semua, pada hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang perkauman di Malaysia. Saya akan berkongsi tentang apa itu perkauman. Perkauman biasanya merujuk kepada perasaan keganasan, diskriminasi dan penganiayaan berdasar kaum. Perkataan ini kadang-kadang mempunyai makna negatif dan mudah menimbulkan kontroversi. Perkataan lain yang berkaitan ialah perkauman yang juga merujuk kepada perkauman tetapi mempunyai makna yang kurang negatif. Menurut Kamus English Oxford, perkauman ialah kepercayaan atau tanggapan bahawa setiap ahli sesuatu kaum memiliki kualiti atau kebolehan tertentu yang membezakan kumpulan dan kaum daripada kekumpulan dan rendah diri. Seterusnya, saya akan terangkan apakah yang menyebabkan perkauman. Perkauman kebanyakannya disebabkan oleh maklumat palsu dan salah faham yang disebarkan mengenai kaum lain dan budaya mereka ketika kita masih muda. Bukan itu sahaja. Manusia juga cepat menilai orang lain. Oleh itu, bila orang melihat seseorang dari kaum lain melakukan sesuatu yang mereka tidak biasa, mereka akan mengaitkan orang itu dengan seluruh kaum mereka. Itulah yang menyebabkan perkauman. Yang terakhir, bila kita melakukan kesilapan dan menghadapi masalah, kita akan menyalahkan orang yang berbeza daripada kumpulan mereka. Contohnya, pendatang itu mengambil semua pekerjaan kami. Sedangkan punca masalah terletak pada orang yang sedang mengadu. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Pada hari ini saya akan cakap jenis-jenis perkauman. Satu jenis perkauman ialah perkauman individu. Ini sejenis perkauman yang wujud dalam diri individu. Ia adalah apabila seseorang memegang idea negatif tentang budaya sendiri. Orang ramai boleh dilayan secara tidak sama rata seperti apabila mereka ditolak pekerjaan atau apartmen. Selain itu, perkauman sistematik ialah perkauman yang wujud dalam masyarakat. Contohnya boleh dilihat di Malaysia di mana sesetengah masyarakat akan tinggal di kawasan tertentu. Orang Melayu akan tinggal di satu kawasan dan orang Cina akan tinggal di kawasan lain. Di daerah Melayu, kita akan lihat kebanyakan orang Melayu akan tinggal di sana. Ini akan menjadi sama untuk tempat di mana orang Cina dan India akan tinggal. Terima kasih. Saya akan menerangkan apa cabaran yang dihadapi oleh golongan yang mengalami perkauman dan kesan perkauman tersebut. Individu yang menggunakan diskriminasi perkauman pasti akan mengalami trauma. Oleh begitu, seseorang yang pernah mengalami diskriminasi suka mempercayai orang lain yang berbilang kaum. Secara tidak sedar, mereka akan berasa bahawa orang lain akan menyalahkannya dengan teruk. Seterusnya menyebabkan diskriminasi kaum dalam menyamar, iaitu lingkaran setan. Perkauman dan diskriminasi kaum boleh digambarkan dalam pelbagai bentuk. Contohnya pekerjaan, pendidikan, perumahan dan lain-lain. Perkauman akan memberi impak negatif kepada seluruh masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Diskriminasi kaum yang terlalu serius boleh menyebabkan ketidakstabilan dalam ketangan masyarakat. Dan saya akan bercakap tentang apa orang boleh lakukan untuk mengurangkan perkauman di Malaysia. Yang pertama, orang boleh mendidik diri sendiri tentang perkauman. Menyedari bahawa perkauman itu tidak bagus adalah langkah pertama. Dengan melakukan ini, orang boleh mula tanya diri sendiri apa perlu diubah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik untuk semua. Seterusnya, orang boleh akui hak keistimewaan mereka. Mengiktiraf dan menggunakan hak keistimewaan sendiri untuk membantu orang lain yang tidak mempunyai peluang yang sama, menjadikan orang sekutu terhadap diskriminasi. Yang ketiga adalah dengan menderma dan meningkatkan kesedaran, iaitu dengan menggunakan platform anda tidak kira betapa kecilnya untuk memulakan perbualan penting dengan rakan sebaya anda tentang struktur menindas yang menggalakkan perkauman. Derma kepada organisasi yang sedang giat berusaha dan menghapuskan berat sebelah kaum dalam komuniti jika anda ingin melangkah lebih jauh. Dan yang terakhir sekali adalah jadi lebih bersih dengan kata-kata anda. Sama ada bersuara atau sertai berhenti membuat kenyataan rasis, berat sebelah, stereotip secara terang-terangan serta kenyataan berbau perkauman dadakan. Kesimpulannya,
Antara sebab utama berlakunya perkauman dalam kalangan masyarakat adalah apabila berlakunya penyebaran maklumat yang menyebabkan salah faham terhadap kaum dengan terlibat. Isu ini juga berlaku kerana ramai orang lebih gemar untuk berkaum sesama kaum mereka sendiri. Masyarakat cenderung untuk menilai kaum yang mengamalkan sesuatu yang eksentrik dari menghargai perbezaan, keunikan kaum yang tidak berkongsi budaya dan kepercayaan dan dengan mereka. Orang yang mengalami perkauman suka untuk mempercayai orang daripada kaum lain. Untuk mengurangkan perkauman di Malaysia, kita boleh mendidik diri kita sendiri, mengakui kekuatan kita, menderma dan meningkatkan kesedaran dan menjadi lebih bersih dengan kata-kata kita. Sekian, terima kasih.